Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dapat bertemu di dalam majlis ilmu sebegini. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi satu tajuk, setiap perkara ada penamat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kadang-kala apabila kita merenung pada nasib kita bagi mereka yang kurang bernasib baik, mereka merasakan bahawa seperti tiada pilihan dalam hidup kerana mereka tidak seperti orang lain. Bila mana kita berada dalam keadaan demikian, kita rasa macam putus harapan kerana kita tidak tahu bila akan penamatnya kesusahan kita nanti. Ada orang dia bila berhadapan dengan keadaan begini, dia tidak tahu macam mana harus lakukan. Kemudian pada masa yang sama suka membandingkan dengan orang lain. Maklumlah, kalau bagi mereka yang sakit, dia akan kata, kenapalah aku sakit sedangkan orang lain sihat walafiat. Kadang-kadang ada orang yang terpaksa menjaga kedua ibu bapanya yang sakit lama kerana tiada adik-beradik yang nak bersama dengan mereka untuk menjaga kedua ibu bapa. Maka akhirnya dia berkata, sampai bila aku begini. Ada juga orang yang teraniaya. Dia rasa macam tidak ada harapan sudah nak hidup, selalu dianiaya oleh orang lain. Maka dia akan jadi kecewa, putus harapan dan mula tidak ada semangat untuk bekerja. Sedarlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa sebenarnya kita daripada dulu lagi, proses kehidupan kita ni sama aja. Sebagaimana contoh waktu kita kecil dulu, kita pernah rasa susah kan? Tapi lama kelamaan kesusahan tersebut ada penamat juga. Dulu kita belajar susah-susah kan, akhirnya ada penamat juga, kita berjaya dalam pelajaran kita. Samalah juga dulu waktu kita mula-mula bekerja dulu, bukan main susah kita dari segi pengurusan kewangan, dari segi pengurusan keluarga. Kemudian pada masa yang sama gaji masih kecil, tetapi kita berjaya juga kan menghadapinya. Jadi bermakna prinsip-prinsip asas yang kita pegang dulu, iaitu setiap perkara ada penamatnya, bukan berhenti. Dia akan berterusan sehinggalah kita mati besok. Jadi bermakna tidak pelik kalau kita dihujani dengan segala permasalahan dan segala ujian, kerana selama ini pun begitu juga. Begitu juga dengan orang yang senang. Dulu dia senang, tetapi kerana lalai, maka ada penamat juga kesenangan dia akan jadi susah. Walaupun begitu, bila dia bersyukur balik dan dia membuat sesuatu perkara refleksi terhadap dirinya, maka segala yang kesusahan itu akan tamat balik dan berakhir dengan kesenangan semula. Ini proses. Jadi bermakna tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, jangan kita takut dengan segala apa perkara cabaran yang berlaku pada diri kita, kerana dia akan ada penamatnya nanti. Macam COVID-19 ni, walaupun lama kita tunggu untuk ada penamatnya, akan ada penamatnya, tetapi bukan sehari dua, mungkin ambil masa yang panjang. Samalah juga dengan hidup kita, di mana sesuatu perkara yang kita rancang itu tak menjadi. Kadang-kala
menjadi dalam kadang-kadang dia berlaku dengan masa yang cepat, tetapi pada masa yang sama ada juga berlaku dalam waktu yang lewat. Jadi bermakna setiap orang ni garisan ni penamat ni berbeza. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kita hidup ini, kita bukan berlumba untuk sampai ke garisan penamat dulu, siapa awal siapa lambat, bukan. Kita nak meneruskan kehidupan kita supaya bila di garisan penamat nanti Allah Ta'ala reda pada kita. Itu yang penting. Kita bukan nak sampai dulu, tak apa, orang lain sampai dulu, tak apa. Ada orang berjaya dulu awal-awal, muda-muda dah berjaya, kita lambat. Ada orang sudah mencapai kejayaan, awal-awal lagi dah berjaya, kita lambat. Sebab kita bukan nak sampai awal. Kita nak menamatkan garisan kehidupan kita ini supaya di akhir penamat nanti, bila kita sampai garisan penamat nanti, Allah Ta'ala reda dan Allah Ta'ala terima kita. Jadi itu yang penting. Ada orang yang keliru bahawa bila mana berada dalam ujian ni, dia rasa nak cepat. Dia rasa nak cepat tamat. Tak apa, memang kita nak cepat tamat, tapi sebenarnya tidak semudah itu. Kerana ujian yang Allah Ta'ala berikan pada kita ini berbeza bagi setiap manusia. Berbeza dengan keadaan yang berbeza. Jadi oleh kerana itu, sedikit tips daripada saya bagaimana kita nak menghadapi keadaan begini. Yang pertama ialah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mesti terus bersabar dan berdoa. Kita mesti terus bersabar dan berdoa. Sabar, berdoa. Sabar, berdoa. Sebab itu ubat yang paling sejati sekali. Yang kedua ialah kita jangan terlalu memikirkan hal tersebut. Jangan terlalu fikirkan sangat. Sebab kalau kita fikirkan hal tersebut, dia akan datang balik. Jangan fikir sangat. Biar macam tu je. Sebab tu kalau kita selalu memikirkan, dia akan jadi rasa sedih. Sebab maklumlah kan, otak kita ni dia selari dengan emosi, dia selari dengan tingkah laku kita. Jadi bila kita memikirkan hal tersebut, maka kita akan jadi sedih sepanjang masa. Jadi tak perlu nak fikirkan hal tersebut, biar je, tak apa je. Kemudian yang ketiga ialah, kita tidak ada pilihan, kita terus bergerak ke hadapan. Walaupun susah ke, sukar ke, walaupun payah ke, kita kena bergerak ke hadapan. Sebab kita tak boleh berhenti. Kalau kita berhenti, bermakna dengan kata lain, kita berhenti meneruskan kehidupan. Macam mana kalau kita berhenti meneruskan kehidupan? Tak ada makna apa-apa. Kita tak capai apa-apa pun, sebab kita berhenti. Bermakna dengan kata lain, kita kena teruskan juga. Yang keempat, tadi saya dah ulang banyak kali dah. Jangan bandingkan nasib kita dengan orang lain. Jangan bandingkan nasib kita orang lain dengan orang lain. Sebab kita ni berbeza sangat-sangat. Kita ni berbeza dengan orang lain, sangat berbeza dengan orang lain. Jadi kalaulah makan pagi pun kita berbeza dengan orang lain. Kalaulah makanan kegemaran kita pun berbeza dengan orang lain. Ini kan pula dengan masalah hidup, sudah tentu berbeza. Maka jangan bandingkan orang lain. Kalau kita bandingkan orang lain, itu merupakan di antara perkara di mana kita meletakkan diri kita dalam kesusahan yang berpanjangan. Jangan bandingkan orang lain. Tak perlu nak banding orang lain. Yang kelima, percayalah, giliran kebahagiaan untuk kita ni akan sampai juga. InsyaAllah akan sampai kebahagiaan kita. Kalau tak sampai kebahagiaan itu dan kita mati sebelum mencapai kebahagiaan, tak apa. Semoga Allah memberikan ganjaran yang lebih besar waktu kita di akhirat nanti. Itu penting. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia memberi ujian pada kita dengan harapan supaya kita merenung diri kita sebenarnya. Adakah kita ni bersyukur ataupun boleh menerima segala ujian yang kita hadapi. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ingatlah bahawa setiap perkara ada penamat. Itu je. Jadi kalau apa-apa pun, panjang ke pendek ke masa kita menunggu ujian tersebut, tak apa, semuanya ada penamat. InsyaAllah kalau kita berterusan dengan bersyukur, dengan meneruskan kehidupan kita dan berprasangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan fikirkan yang bukan-bukan, jangan bandingkan dengan orang lain. Kita jangan fikirkan hal tersebut sepanjang masa. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan berjaya melaluinya. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita boleh lakukan. Cuma kadang-kadang kita ni tidak kuatnya. Jadi kita teruskan usaha kita untuk teruskan kehidupan kita. Kerana apa? Kerana setiap perkara itu ada penamat.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.